Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu rakan-rakan Facebook kita untuk masuk ke dalam Facebook Kasar. Kita sementara menunggu ahli panel untuk bersedia, kita menjemput rakan-rakan Facebook kita masuk ke Facebook Kasar. Kita ada topik menarik hari ini mengenai air. Di musim-musim PKP ataupun PKPD ini, air adalah sangat penting ya. Jadi bagaimana kita perlu menghargai air. Okey, jemput kawan-kawan, adik-adik, rakan-rakan untuk masuk ke Facebook Kasar sembang-sembang. Di Facebook Zaini Ujang pun ada. Di Facebook, di YouTube pun ada. YouTube Kasar. Dan kita boleh ramai-ramai share sementara kita menunggu semua ahli panel bersedia. Okey, saya dah dapat signal ahli panel semua telah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton siri Webinar Kasar. Okey, alhamdulillah, mari kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk bersiaran sekali lagi dalam satu topik yang amat penting seperti yang saya cakap tadi, iaitu mengenai air. Saya Muhammad Khalil Zaini bin Sumiran, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kasar, akan bersiaran dengan saudara dan saudari selama 90 minit di petang Jumaat yang sungguh permai ini. Okey, objektif webinar kita adalah untuk kita semua bersama-sama memahami berkenaan tadbir urus air di Malaysia. Kita berbincang mengenai punca kuasa, kita bersembang secara santai isu pencemaran, isu pembiayaan, pendanaan dan cabaran sebenarnya. Ini yang paling penting. Cabaran dan tanggungjawab yang harus dipikul dalam melestarikan sumber air di Malaysia. Okey, jadi untuk mengulas topik ini dengan lebih mendalam, kita semua amat bertuah kerana bersama-sama kita pada petang ini ada 3 orang ahli panel yang sememangnya pakar dalam bidang masing-masing. Memperkenalkan panel kita yang pertama iaitu yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Dan seterusnya panel kita yang kedua. Ini kita bagi surprise. Okey, apa khabar engineer yang berusia Engineer Dr. Haji Muhammad Syarif Daud, Presiden Persatuan Air Malaysia atau ringkasnya MWA. Alhamdulillah baik. Okey, alhamdulillah Doktor. Dan panel kita yang ketiga, yang ni kita bawa khas jauh daripada kota London, iaitu Puan Wan Izzah Haizan Wang Rosli yang kini sedang mengikuti pengajian di peringkat PhD di Imperial College London. Saya rasa sekarang ini di London dalam jam 10 pagi. Betul ke Wan Izzah? Tu kena unmute tu. Mungkin dia gelabah sikit, dia tak unmute. Okey, betul-betul. Okay, jadi di London sekarang 10 pagi. Ya, bagaimana keadaan musim panas di London? Nak kata panas tu macam ada aircon lah. Masih ada aircon lagi. Tak panas sangat. Berapa minggu lepas je kita panas. Okey. Jadi saya rasa tak perlu saya hendak bercerita mengenai latar belakang ketiga-tiga panel, tapi saya ingin berkongsi paparan CV lah. Tidak lengkap kalau kita tidak berkongsi kepakaran setiap ahli panel kita ini. Seperti yang saya maklum tadi, yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang tidak asing lagi dalam bidang air dalam sekitar. Kita dapat tengok CV beliau yang sangat penuh ini. InsyaAllah kalau diberi 1.5 jam ni, saya rasa mungkin kita boleh lanjak sehingga 3 jam. Okey, dan seterusnya Engineer Dr. Haji Muhammad Asari Daud. Beliau juga merupakan pesuruhjaya bagi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Saya tertarik dengan fakta di mana beliau menjadi jurutera air sejak tahun 1984. Bayangkan pengalaman beliau dalam bidang air. Dan yang seterusnya, sahabat saya yang kini sedang menyiapkan atau menjalankan PhD di London, penuh latar belakangnya. Jadi saya rasa tidak perlu saya baca semua. InsyaAllah mereka semua akan mengupas topik yang amat penting, iaitu mengenai air. Jadi, okey Datuk Seri, topik atau tajuk kita hari ini amat menarik, iaitu bukan tidak cukup air. Jadi
ramai juga bertanya kepada saya, kenapa kita katakan bukan tidak cukup air ini? Kalau boleh Datuk Seri ulaskan sedikit mengenai topik atau tajuk yang kita pilih hari ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Saudara Khalil. Tajuk ini kami fikirkan supaya jangan nampak terlampau biasa dan nampak sangat majlis ini dianjurkan oleh sebuah agensi kerajaan. Jadi saya bersetuju untuk menggunakan, nampak slide ni? Apa? Yep. Slide nampak ya? Okey. Ya. Nampak slide. Slide ini daripada sebenarnya tajuk bukan tidak cukup air ni adalah salah satu tajuk puisi dalam buku kumpulan puisi Zaini Ujang. Dan saya bacakanlah sikit. Kita bukan tidak cukup sumber air. Hujan mencurah-curah turun tidak berjadual. Sungai melimpah ruah mengalirkan air ke muara. Sehingga tidak hanya musim tengkujuh banjir melanda. Telaga sentiasa penuh membuatkan air pelbagai guna. Jadi di sini ada dua perkara yang penting lah bagi saya. Satu ialah istilah yang saya gunakan. Puisi ni kurang puitis lah bagi kalau tanya pengkaji puisi, mungkin puisi saya ni lebih kepada maksud berbanding dengan estetikanya. Istilah yang sangat ketara di situ ialah sumber air. Hari ini kita akan bincang tentang sumber air dan perkhidmatan air. Dua benda yang berbeza yang saya akan cuba kupas. Dan kita ada Dr. Engineer Asari Daud. Beliau selain daripada sebagai jurutera dan Presiden Persatuan Air Malaysia, beliau juga adalah pesuruhjaya kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, ya. Bukan perkhidmatan atau bukan sumber air negara tetapi perkhidmatan air negara. Jadi kita akan kupas itu nanti. Yang kedua, yang juga penting ialah kita di Malaysia ni banyak air sampai musim panas pun. Sekarang ni bukan musim panas lah, musim panas di London. Musim kering. Kita dapati hujan setiap hari di Malaysia. Di Bangi ni sangat ketara. Jadi itu keadaannya. Dan kalau kita tengok laporan yang dikemukakan oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ini Intergovernmental Panel on Climate Change ni dapat anugerah Nobel pada tahun 2008 ke 2007, saya tak silap. Dan dalam permodelan yang mereka buat itu, dia ada banyak senario. Senario yang paling teruk sekali, maknanya tak buat apa-apa. Kita biarkan pelepasan karbon macam sekarang, macam 10 tahun dahulu, peningkatan suhu bumi meningkat dan sebagainya. Pada tahun 2040 dengan representative concentration pathway 8.5, maknanya the most extreme, Malaysia tak masuk dalam kelompok extremely extremely high in terms of water stress, ya. Berbanding dengan negeri-negeri seperti di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Australia, di Amerika Syarikat sendiri. Jadi kadang-kadang kita terbawa-bawa, ditakut-takutkan sebab media ataupun tulisan itu untuk orang lain, tetapi kita baca seolah-olah kita pun berada dalam keadaan yang sama. Jadi isunya ialah sumber air kita tidak ada masalah yang besar bagi saya lah. Isunya bagaimana kita nak menggunakan sumber air tersebut. Okey, Datuk Seri, sebelum Datuk Seri mengulas lebih panjang, mungkin kita akan masuk lebih kurang soalan berkaitan tadbir urus. So saya ada soalan Datuk Seri. Bila kita kata bulat air kerana pembentung, bulat air kerana mufakat, apakah mufakat yang membulatkan air dari segi tadbir urus ni Datuk Seri? Okey. So sekarang ni sumber air kita dah banyak. Ya, dalam keadaan RCP 8.5 pun sumber air kita insya-Allah akan masih ada disebabkan oleh faktor kita berada di berhampiran kawasan tropika, ya. Jadi isunya ialah bagaimana kita nak bermuafakat supaya kita membulatkan air dalam pembentung dengan air yang ada. So kita tengok air banyak mana ada. Ni kampung saya, Kuala Pilah. Jadi orang Kuala Pilah ni dia banyak air lah. Banding dengan Muar, banding dengan Johor Bahru, banding dengan Machang, di Kuala Terengganu dan sebagainya. Berbanding dengan negara lain, Netherlands contohnya, Jepun,
Australia, di London tu Puan Wan Izzah selalu hujan ke sana? Jarang Tok Sri. Kalau hujan 1,200 je. Sikit je kalau hujannya. Setengah daripada Johor Bahru hujannya. Ya. Begitu juga negeri lain, contohnya macam Dubai. So isunya sekarang ni di Malaysia bukan masalah sumber air. Sumber air itu kita boleh laksanakan, saya fikir lebih mudah. Isunya ialah perkhidmatan air. Ya, macam mana kita nak masukkan air itu dalam takungan, macam mana nak masukkan air itu dalam empangan dan sebagainya. So kalau kita tengok dari segi perubahan iklim, adaptasi yang perlu kita laksanakan ialah security air dan makanan. Ya, kena sekali. Tak guna kita banyak air tetapi kita tak boleh nak menghasilkan makanan yang banyak. Ini adalah ini promo sikit kementerian lah ya, kita environmental sustainability sampai tahun 2030. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk mengetahui detail tentang perkara-perkara ni boleh pergi kepada QR code tu dan it's available on the net. Tapi yang saya nak jelaskan sebelum kita pergi kepada macam mana kita nak menguruskan air adalah salah satu daripada cabang, kalau kita lihat alam ini secara menyeluruh dari segi planetary health, yang masih menjadi isu besar berbanding dengan climate change, berbanding dengan land use dan lain-lain. Kita tengok geochemical flows ini. Geochemical flows ni biasanya phosphorus, nitrogen daripada tumbahan, daripada effluent industry, daripada baja dan sebagainya masuk ke sungai, ya, masuk ke laut, ke tasik. This is the main concern sekarang ni. Itu yang disebut beyond zone of uncertainty. Begitu juga dengan biosphere integrity. Kita COVID-19 sekarang ni dalam genetic diversity punya approach. Jadi dua isu besar sekarang ni ialah COVID-19 yang ada kat situ, yang keduanya ialah geochemical flows. Jadi kita ni, tujuan kita bercakap hari ni nak ingatkan masyarakat kita, sumber air yang banyak tu tak akan berguna kalaulah sumber air itu tercemar melalui fosforus dan nitrogen. Ini kena Haji Asari kena fikir macam mana lah ni. Ya. Okay. Air banyak, fosforus, nitrogen banyak. Air kita biasa dengar tiba-tiba saja ada pengumuman oleh syarikat air, katanya disebabkan oleh amonia, kandungan amonia yang tinggi dalam sungai sekian-sekian, loji terpaksa ditutup. Amonia itu adalah sebatian-sebatian nitrogen, ya, kat sini. Jadi kita tak nak nanti apabila berlaku pelbagai air banyak, tetapi penuh dengan fosforus dan nitrogen. Macam mana masuk? Itu yang kita nak bincang hari ini. Ini adalah, kalau kita tengok sungai, ini yang in English is called what contribute a river. To make a river. Ya, satu sumber air. Bila sumber air ni, air saja tak cukup. Kemudian tu ada perkhidmatan air. Ekstrak air keluar. Ya, itu bekalan air. Kemudian tu ada pembentungan, masukkan air dalam tu. Ada pula effluent industri. Kenapa kelapa sawit dan getah? Sebab dia ada satu peruntukan khas dalam perundangan di Malaysia. Kemudian ada effluent industri, ada effluent pertanian dan penternakan, ada hakisan tanah, pelombongan dan lain-lain. Ada pula sisa pepejal. Ya, bila kita menyebut tentang fosforus dengan nitrogen tadi, dia ada dalam pembentungan, ada dalam effluent industri, ada dalam effluent pertanian dan penternakan. Ya, itu yang major yang menyebabkan fosforus itu ada. So inilah bidang kuasa yang ada. Ya, banyak ini yang saya sebutkan tadi, macam mana kita nak bermuafakat untuk membulatkan air dalam pembentung. Ini isunya lah. Saya berhenti kat situ dululah, ya. Ya, okey Datuk Seri. Sebentar tadi Datuk Seri ada memberitahu mengenai isu-isu mengapa bekalan air terganggu, mengapa kita cukup air tetapi kita banyak air tapi kita tidak cukup. Jadi persoalan ini saya ingat saya perlu utarakan kepada engineer Dr. Asyari. Apa sumber air banyak tetapi bekalan air selalu terganggu atau sering terganggu? Dekat mana salahnya ataupun apakah punca-punca yang menyebabkan bekalan air terganggu? Mungkin doktor boleh ulas sedikit. Okey, terima kasih Saudara Khalil. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air kerana sudi untuk
bersama-sama dengan Persatuan Air lah menganjurkan webinar ni, dan terima kasih juga kerana menjemput saya untuk menjadi panel bersama dengan guru saya lah. Datuk Sri Zaini itu saya punya supervisor PhD dulu. Jadi cikgu ada kat depan ni kena hati-hati sikit lah. Jadi saya rasa soalan tu berkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Datuk Sri Zaini tadi tentang curahan ataupun hujan di Malaysia ni. Jadi banyak mana air yang terkumpul tu adalah bergantung kepada banyak mana curahan ataupun hujan yang berlaku. Jadi pengiraannya agak mudah. Jadi kalau purata hujan tu katalah 2000 mm ataupun 2 meter, jadi kita boleh bayangkan bahawa air di seluruh Malaysia ni 2 meter lah dalam tinggi apa dia punya yang air, paras air yang dapat dikutip setiap tahun. Jadi setiap tahun dekat mana-mana pun kita ada 2 meter air contohlah. Walaupun air itu sebahagian besarnya adalah dia sama ada masuk dalam tanah ataupun dia evaporated, dia melalui proses evapotranspiration juga, penggunaan oleh pokok-pokok menyebabkan dia sebenarnya yang mengalir di sungai itu adalah lebih kurang 1/3 ataupun lebih sedikit daripada itu, bergantung kepada kadar evapotranspiration. Jadi sebenarnya air yang kita kata air kita yang turun tu, yang bersih yang boleh kita gunakan dalam sekitar 300 bilion cubic meter. Sedangkan yang kita guna untuk minum sekitar 7 bilion cubic meter. Lebih kurang 1% saja. Sebab itu bila Datuk Sri Zaini dia tulis dalam buku ni muka 180 mengenai dengan tajuk kita hari ni, saya rasa itu satu perkara yang sepatutnya membuka minda kita, di mana silapnya air banyak tapi selalu ada masalah. Jadi puisi yang boleh tuliskan itu sebenarnya ditulis di Kota Baru pada 5 Julai tahun 2020 lah. Hampir setahun nak menyambut ulang tahun penulisan tersebut. Jadi sebenarnya kita berhadapan dengan dua masalah. Satu kita panggil masalah kualiti, satu lagi masalah kuantiti. Jadi dua-dua masalah ni dia berbeza punca dan faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk kualiti ni biasanya dia kuantiti dulu ya. Kuantiti ni biasanya dipengaruhi oleh banyak mana permintaan, the demand for water. Itu akan mempengaruhi kuantiti yang diperlukan. Demand pula dipengaruhi oleh aktiviti yang berlaku. Dipengaruhi oleh sikap, dipengaruhi oleh cara kita guna. Orang Malaysia suka guna air banyak. Saya kena sebut ni sebab kalau saya tak sebut ni saya tidak berlaku adil lah. Kita kadang-kadang kita ambil wuduk, ambil air semayang, guna air saya ingat banyak. Sebenarnya ini menyumbang kepada ketidakcukupan air itu. Sebab kita mengguna dengan banyak. Jadi, cara kita guna air menyumbang kepada permintaan. Jadi daripada cara hidup dan tabiat hidup kita sebenarnya mencipta apa yang dipanggil sebagai demand dan kuantiti tadi. Kemudian di satu sisi yang lain iaitu kualiti. Datuk Sri sebut tadi tentang phosphorus dan nitrogen. Dan kita ada 1001 lagi pencemar-pencemar yang terdapat di dalam air ni yang sebenarnya sebahagian besarnya dapat dirawat oleh loji-loji air kita. Sebahagiannya mungkin tidak dapat dirawat oleh loji-loji air kita. Jadi kalau kita rujuk kepada beberapa kes-kes yang berlaku pencemaran pada sumber air, pada kualiti air itu, yang berlaku ketiadaan air di Selangor ni kebanyakannya berdasarkan laporan oleh SPAN adalah disebabkan oleh pencemaran pada kualiti air mentah. Jadi bila kita kata pencemaran oleh kualiti air mentah ni, kita tahulah
siapa sepatutnya bertanggungjawab? Ini yang kita nanti akan perlu kepada muafakat pembentuk muafakat air, muafakat manusia, Bulat air kerana pembentung, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana manusia kerana muafakat, begitulah lebih kurang. Ha. Jadi muafakat tu inilah apabila kita bicara nanti tentang punca kepada pencemaran yang berlaku itu, dan oleh kita tahu bahawa sebenarnya tiap orang memainkan peranan ke arah memastikan bahawa tidak berlaku pencemaran disebabkan oleh kualiti air. Itu yang kedua. Sisi yang kedua adalah kualiti air. Sisi yang pertama adalah kuantiti air. Jadi kedua-duanya ini menjadi penyebab kepada berlakunya beberapa insiden ketidakcukupan air, insiden katalah gangguan bekal air. Jadi menguruskan sama ada di peringkat sumber dan menguruskan juga di peringkat rawatan dan agihan adalah menjadi cabaran kepada jurutera-jurutera air, teknologis air lah. Jadi itulah sekadar menjawab soalan. Saya ingat untuk kali ini itulah dulu jawapan yang saya berikan. Okey. Khalil. Ya. Terima kasih Dr. Asari atas penerangan ringkas. Sebenarnya kita baru masuk dalam pusingan pemanas badan. Kita belum lagi masuk topik yang betul-betul berbincang mengenai isu-isu yang sebenar berlaku dalam pengurusan air di Malaysia. Tetapi sekarang ni kita nak terbang sedikit jauh keluar Malaysia. Nampaknya panel kita telah bersedia. Puan Wan Izzah di sana cantik berbaju songket berwarna biru. Jadi macam mana keadaan pula di United Kingdom, di Britain? Ada tak pernah mengalami gangguan bekalan air? Ataupun boleh kongsi tak bil air di Britain? Kalau boleh tunjuk. Silakan Puan Wan Izzah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Khalil, Datuk Sri dan Dr. Asari. Terima kasih buat pertamanya sebab jemput kita daripada jauh ni kan, daripada London untuk berkongsi sikit pengalaman lah hidup di sini. Saya di sini dah lebih kurang 9 bulan buat PhD di Imperial. Okey, balik pada soalan tu kan, menariknya saya duduk di sini 9 bulan dalam keadaan London ni tak cukup air kita dia ada masalah besar mengenai tak cukup air dan over extraction. Tapi kami kat sini memang tak pernah sehari pun tak ada air. Itu yang pertama lah. Yang keduanya yang menarik juga, bila saya kaji berapa berapa hari purata orang London ataupun orang UK ni tak ada air, saya tengok dia punya purata dia 12 hingga 13 peti per year. Okay? So memang diuruskan dengan baik sehingga setiap tak ada masalah. Itu memang sangat mengujakan saya lah. Sebab saya dulu kat Malaysia duduk di Putrajaya memang kita selalu ada berhadapan dengan masalah tak ada air dan sebagainya, gangguan bekalan air. Jadi bila kita tengok kalau kita tengok balik dari segi bil air dia. Bil air kalau saya lah, rumah saya ni saya bayar, saya duduk rumah flat 2 bilik saya bayar satu purata dia saya rasa di London ni paling mahal lah bil air. Di mana dia menyamai purata hampir tinggi dia 1 pound per day. Tapi pada orang UK ini murah. Ini masih murah sebab banyak lagi negara lain yang masih charge bil air untuk setiap isi rumah tu lebih mahal. Jadi 1 pound per day lebih kurang kalau kita Malaysia RM6 lah satu hari. Jadi kalau ikutkan bil ni pun kita sebenarnya diberi kefahaman bahawa kita bayar for the treatment processes. Bukan for the water. Quantity tu satu, tapi quantity tu kita punya bayaran ni maksudnya penduduk sini dia maklum bahawa the cost that they are paying is for the treatment processes. Dan kita pun made aware bahawa perkhidmatan air di UK ni masih lagi, walaupun dia fully privatized, dia masih lagi highly subsidized.
di mana macam kebanyakan rumah lagi di UK ni masih tak menggunakan meter air masih kita dia bagi prorate terus ikut saiz rumah, ikut kedudukan kawasan. Jadi bila kalau kita berada di tempat yang air kualitinya baik dan bilangan isi rumah ni dan juga jenis rumah kita duduk tu, maklumat tu disediakan oleh pihak kaunsil kepada syarikat air. Jadi kalau syarikat air tu ikut sahaja, kalau tak cukup katakan penggunaan di kaunsil tu lebih tinggi, maka daripada tax kaunsil yang kita bayar setiap bulan tu akan top up kepada syarikat air tadilah. Jadi sebab itu kita tengok kat sini memang walaupun pada saya rasa macam mahal jugalah. 27 macam sekarang saya bayar dalam 28 pound sebulan untuk penggunaan yang tak banyak pada saya. Dan ini tapi tak ada rungutan daripada pihak public sinilah. Jadi yang menarik kan ya. Puan Izzah, kalau boleh saya bertanya, boleh tak kita minum air direct daripada pipe di London? Tak perlu masak? Okey. Ini pengalaman saya. Boleh minum air pipe direct pada London, selamat. Dan semua di sini pun kita banggalah sebab air boleh diminum pipe daripada pipe selamat, cuma tak sedap sangatlah pada saya. Dia rasa banyak sikit sebab hot water kan. Jadi saya beli jugalah small filter dan yang kita letak dalam jug, so kita minum dari situlah. Tapi selamat, insyaAllah selamat. Saya tertarik dengan satu komen di YouTube ni. Dia kata daripada Encik Johan Adam Leong, saya sanggup bayar lebih sikit bil air yang selamat daripada bayar melanggan penapis air. Nampak poin yang amat menarik. Ya. Okey, saya kena jawablah benda tu. Ya. Patutnya Span menjawab ni. Boleh saya sampai. Dari segi kualiti, kita mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Ya, jadi setiap tahun sekurang-kurangnya 5 kali Kementerian Kesihatan akan buat random check. Dan saya dapat result lah semua sejak lepas pada buat random check tu, antara orang yang dimaklumkan dulu ialah saya. Jadi isu di Malaysia ialah kita menadah air di rumah. Di mana kalau di UK dia tak ada water tank kat rumah. Water tank mereka tu adalah di kawasan perumahan tu. Jadi air ni adalah running water tau. Jadi water tank kita ada, masuk dalam water tank, siapa ada kesempatan pergilah panjat atas rumah. Saya tak pernah panjat lah, rumah saya dah 10 tahun di sini. Tapi orang yang biasa panjat rumah saya, dia kata, Datuk, kalau Datuk nak tukar tank tu baguslah. Dia kata banyak sangat dia punya keladak dalam tank tu. Sebab daripada meter sampai ke pipe dalam rumah tu semua tanggungjawab pengguna. Pengguna yang kena tukar dan pengguna kena pastikan keselamatan water tank dan sebagainya. Okey, kenapa ada water tank? Itu kena tanya Haji Asari. Sebab ketika saya fikir lebih kurang dalam 25 tahun dahulu, kita bincang tentang bagaimana nak mengatasi masalah berlaku water rationing. Jadi ketika tu ramai orang buat water tank. Kalau kita tengok di Kelantan, memang orang buat water tank. Itu bukan untuk air daripada saluran pipe yang dibekalkan, tetapi daripada air bawah tanah. Dan di mana pun saya fikir mesti ada water tank. Saya pun tengah nak ganti water tank saya. Kalau kita ada water tank, tak selamat minum. Ya, kalau air mesti datang running water. Dan saya juga masa kat England dulu, pensyarah saya beberapa hari yang pertama kami masuk kelas tu, dia kata you must recognize that our water is drinkable. Dan dia kata but early in the morning you mesti keluarkan air tu lebih kurang dalam 3 minit. You flush the water out. Dia kata ketika tu banyak keladak-keladak ada dalam air yang bertakung. Air ni tak boleh bertakung tau. The moment dia bertakung, kalau dia tengok dalam pipe tu, dia ada slime dalam pipe tu. Lendir dalam pipe tu. Jadi akan interact dengan lendir tu. Jadi kalau kita buka pagi tu, Wanizah, pagi besok you buka, you tengok apa yang ada kat pagi tu. The first 1 minute bagi contohnya. Masa tu memang tak dibenarkan minum air.
Dan ini satu perkara yang penting lah, sebab dia orang pastikan yang residual klorin sampai ke tahap itu. The moment kita ada water filter, residual klorin tu akan habislah. Sedangkan kita merawat air dengan residual klorin sampai kepada peminum. Jadi dari segi kebersihan air untuk penyakit-penyakit utama yang waterborne diseases, insya-Allah boleh. Kalau terdesak boleh minum lah, saya fikir. Tapi orang kita ni takut kan, daripada kecil kita diingatkan masak air. Sana, you duduk kat England dulu lama. Jadi saya rasa Datuk Seri memang perkongsian yang menarik. Kita ni dah dididik daripada kecil kena masak air. Air tu kena mendidih baru kita rasa selamat. Walaupun kita pergi ke luar negara, kita bercuti, kita melancong, kita tetap nak air masak. Itu memang saya tak nafikan lah. Jadi okey, apa ni Halil lah, saya nak tambah sikit. ya. Dari segi kualiti air di Malaysia ni sebenarnya dia kalau ikutnya adalah selamat untuk diminum. Sebab dari segi pemantauan pun dia hanya berterusan. Kalau di loji rawatan air tu dia dipantau setiap 2 jam. Kemudian di kawasan agihan dia dipantau, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari, dan ada yang kalau parameter tertentu dia mungkin 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Bergantung kepada parameter. Cuma seperti yang Datuk Seri sebut tadi lah, apabila berlaku air itu stagnan, jadi dia akan kehilangan klorin. Klorin akan terbaur, jadi dia tak ada klorin. Itu menyebabkan keupayaan dia untuk membunuh sebarang pathogens ataupun kuman-kuman itu tak adalah dia, sebab dah tak ada klorin. So sebab itu kalau air dalam pipe itu sebenarnya masih lagi kalau kami ni sebagai jurutera air, kami kena minum lah. Itu sebab kami yang bekalkan air dan proses kan. Jadi sebenarnya air itu bersih. Tapi apabila dia bertakung, apabila dia dipasang penapi, dia dah mula ada intervention tu. Jadi intervention itu sebenarnya berisiko lah. Bila kita pasang satu alat dalam sistem dan kita menyebabkan berlakunya stagnancy tu, akan ada kemungkinan bakteria hidup dan sebagainya. Jadi sebenarnya kajian yang dibuat yang kepada water filter tu. Jadi water filter tu grow bakteria. Kalau kita tak tukar, the moment bakteria tu ada kat situ, then using membrane tu berlapis-lapis. Yang ke depan tu dia akan grow bakteria. Tapi kalaulah ada enough residual klorin, residual klorin tu akan bunuhlah bakteria tu. Tapi kalaulah kita tengok kaji betul-betul, ada kajian yang dibuat, saya pun selalu share dengan kawan-kawan. Kajian yang dibuat bahawa bakteria yang paling banyak sekali, kalaulah kita tak tukar water filter dalam tempoh beberapa minggu ataupun beberapa bulan, lagi banyak bakteria daripada tak menggunakan water filter. Cuma water filter ni dia extract particles, kekeruhan. Jadi orang ingat kekeruhan itu kekeruhan ni satu benda yang sangat berbahaya. Sedangkan dalam WHO guidelines on drinking water, kekeruhan itu, partikel itu hanya aesthetic value saja. Aesthetic value. Saya baca boleh Google WHO drinking water guidelines. Kita tengok parameter tu, bila sebut tentang ada partikel, sebab orang kata air tu kotor sebab ada keladak. Itu sebabnya saya apa yang saya belajar dulu sampai sekarang pun, kita dapati bahawa particles itu hanyalah aesthetic values in water quality management. Sebab kita minum air apa? Minum air kopi, minum air teh, semua berwarna. Minum teh tarik tu Sri. Saudara Khalil, mungkin saya nak tambah sikit lah. Saya cuba nak berkongsi lah tentang gangguan bekalan air di sini kan. Menariknya dekat sini, bekalan air tu coupled closely dengan human rights. Jadi dekat sini memang as much as possible dia tak nak ada sesiapa suffer daripada gangguan bekalan air. Dia highly regularized. Kemudian dia, dan kalau macam katakan kita tak bayar bil, kita tak mampu bayar bil, dia tak potong tau bekalan air.
Dia akan consult kita boleh engage dengan dia, bagi tahu masalah, dan dia akan water company akan cari source lain untuk bantu this group of people yang tak boleh bayar ni, tapi tidak potong bekalan air. Itu pun satu yang saya rasa menarik lah di sini kan, untuk saya kongsi. Itu saja saya rasa. Itu perkongsian menarik tu. Nampak Dr. Azhari tersenyum je bila kita kata kita tak boleh potong bekalan air. Dia sebenarnya kita menyokong tindakan begitu. Cuma dia dalam menentukan harga dan tindakan dan cara kita menguruskan is actually the whole cost, the total cost of the operation. Kalau ada unsur-unsur cross subsidi, mana harga air dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, dia boleh cross subsidi dengan orang tak payah bayar dan sebagainya. Jadi cross subsidi itu adalah sesuatu yang masih lagi boleh diterokai lah. Sekarang pun kita dah amalkan cross subsidi di antara industri dan domestik. Malah kita boleh cross lagi lebih hebat lagi, mana daripada yang lebih berdapatan tinggi mungkin dengan orang yang miskin ni, mana dia boleh cross subsidi. Jadi apabila the money is there dan syarikat yang beroperasi itu boleh survive, saya ingat perkara-perkara seperti ini boleh dilihat dan diperkenalkan. Saya ingat kita pun mungkin satu hari akan ke arah situ juga. Cuma sekarang ni orang kata tarif kita masih begitu rendah berbanding dengan di sana 28 pound, kita 28 ringgit, itu pun tak sampai 20 ringgit je. 20 sebulan kan. Jadi itu yang membezakan antara ni. Kita boleh, in fact kita nak bergerak ke arah sustainability, kita nak gerak kepada full cost recovery, dan di situ kita boleh buat cross subsidi yang lebih orang kata lebih berkebajikan, insya-Allah. Okey, bercakap cross subsidi yang paling besar sekali sekarang ni dalam sektor tenaga. Mereka yang membayar bil RM40 ke bawah, 40 ke bawah dan mereka berada dalam B40, mereka dapat cross subsidi daripada pendanaan yang ada dalam sistem bekalan elektrik lah di Malaysia. Masa saya menjadi KSU Kementerian dulu, masa tu RM20. Jadi ketika tu yang berhormat Datuk Seri Maximus Somkili, dia kata RM20 ni terlampau sedikit orang yang terlibat, dan kadang-kadang RM20 ni lah orang yang mempunyai rumah ketiga, rumah keempat. Contohnya dia ada banglo kat mana-mana ke, ataupun ada apartmen kat mana-mana yang tak guna air pun. Dan mereka ni yang dapat subsidi RM20 ni. Tapi kalaulah ada anak 4 orang, 5 orang, membeli lebih pada RM20 lah, RM30, RM40 gitu. Sebab tu kita tetapkan RM40 sebagai dia punya threshold untuk diberi subsidi ketika tu. Dan sampai sekarang masih digunakan lagi. Okey, Datuk Seri, kita berbalik kepada perbincangan asal kita. Sebentar tadi Datuk Seri ada berkongsi slide mengenai pelbagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan air di Malaysia. Sebab Malaysia ni sangat unik di mana sumber air di bawah kerajaan negeri, tetapi perkhidmatan air di bawah kerajaan persekutuan melalui Atas PAN 2006. Jadi apakah relevansi ataupun kesannya terhadap keseluruhan infrastruktur pengurusan air di Malaysia, Datuk Seri? Saya tengok balik slide ni apa ni? Kejap ya, Datuk Seri. Boleh ya? Okey, slide ni sangat penting bagi saya sebab kita bincang slide ni banyak kali di kementerian, bagaimana kita nak pastikan yang perkhidmatan air, kita sebut dengan perkhidmatan air sekarang ni, sampai ke sungai, itu sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Untuk sampai ke tahap itu, kita tak boleh menyalahkan satu-satu ataupun kita tak boleh membebankan kepada sesuatu kementerian, sesuatu agensi, sebab you tengok ni, inilah komplikasinya. Apa yang mengalir ke dalam sungai itu adalah air ataupun daripada sistem pembentungan, daripada effluent industry, yang paling banyak sekali hakisan tanah. Kenapa sungai kita sekarang ni keruh? Disebabkan oleh hakisan tanah. Dan hakisan tanah ni ada kaitannya dengan kerja-kerja pembukaan tanah, buat kawasan perumahan, begitu juga pelombongan. Pelombongan ni termasuk pelombongan pasir, ya. Dan ada juga sisa pepejal. Semua masuk dalam sungai. Ya, jadi bila kita nak ambil ekstrak air daripada sungai itu, masalah kita ni. Kalau kita pergi cerakinkan sikit, kita tengok air sahaja, sesebuah premis itu
yang kita tak nampak dalam bawah tanah itu ada sekurang-kurangnya 3 atau 4, bergantung pada keadaan. Sebahagian tempat ada 3. Kalaulah sistem longkangnya itu sistem longkang yang terbuka. Kalau sistem longkang tertutup macam kawasan rumah saya ni ada kawasan-kawasan di Bangi ataupun di mungkin di Shah Alam dan sebagainya, ada 4 air bawah tanah. Ada 4 pipe. Pipe yang pertama kita panggil grey water. Ini daripada tandas dan bilik air. Kemudian ada juga pipe daripada sistem pembersihan kita. Ya, daripada dapur, daripada laundry kita dan sebagainya lah. Kemudian bagi industri pula, dia ada effluent industry. Dan effluent industry ni dalam konteks Malaysia sekarang ni mesti dirawat sendiri oleh pihak pemilik premis. Dia tak boleh pergi kepada central sewage system. Dia tak boleh pergi kepada loji rawatan kumbahan. Selepas dirawat, dia mesti straight masuk ke dalam sungai. Ini yang masalahnya. Kadang-kadang tak meet the requirement. Saya bagi contoh ya, di Sepang saja yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar yang ada sistem loji rawatan effluent industri ini lebih pada 1,000 premis. Itu yang mendaftar sebab syarat pendaftaran itu mestilah menghasilkan effluent industri lebih daripada 60 meter cube ataupun meter padu sehari. Kurang daripada tu, mereka buat simple treatment, mereka boleh terus buang. Ini yang masalahnya, yang kurang tu ada banyak. Ya, dan dia akan straight masuk dalam sungai. Selain daripada tu, mereka dia punya slush itu dia dianggap sebab termasuk dalam buangan terjadual yang harus dilupuskan secara berasingan, dihantar ke lebih pada 100 premis yang ada lah untuk pelupusan. Jadi ini isunya. Kadang-kadang yang merah tu masuk ke dalam paip penuntungan, itu yang menyebabkan isu di Sungai Gong tahun lepas. Yang merah tu instead of dia masuk, dia hantar ke tapak pelupusan buangan terjadual yang teratur, dia jalan mudahnya masuk dalam paip penuntungan. Cara nak masukkan senang saja, masukkan dalam toilet bowl. Dalam cakap Melayu apa toilet bowl lah? Mangkuk tandas Datuk Seri. Tandas. Senang je. Bukan susah banget pun. Betul. Benda tu dah cross masuk ke dalam sistem penuntungan. Dan itu menyebabkan punca yang menyebabkan gangguan bekalan air kepada 6 juta warga ataupun pengguna air di Lembah Kelang pada 2 ketika tu. Ya, jadi kita fikir macam mana mereka hilangkan buangan terjadual, sebab jumlah buangan terjadual tu mereka kena register dalam e-Swiss. Ya, dan tetapi bila kita tengok tempat tak ada, tapi kita tengok saya pergi tempat tu, sebab tu saya tahu sangatlah, dapati bahawa dibuang dalam mangkuk tandas. Ya, itu isunya. Jadi sangat berwarna lah dari segi cara untuk kita menguruskan air ni. Terima kasih. Okey Datuk Seri. Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai isu pencemaran ni. Kita ingin dengar daripada Dr. Asari kerana pihak SPAN juga merupakan penguat kuasa dan mempunyai kuasa terhadap semua sumber-sumber air di Malaysia. Jadi berkenaan pencemaran ini, Dr. Asari, bagaimanakah tabir urusnya? Adakah dikatakan penguatkuasaannya lemah ataupun tanggungjawab dan kurang prihatinnya masyarakat tentang isu-isu pencemaran sumber air di negara kita? Dipersilakan Dr. Asari. Okay, terima kasih Halil. Isu pencemaran ni adalah satu isu yang sebenarnya mencabar tugas-tugas mereka yang terlibat dalam rawatan air. Khususnya bagi kita, loji-loji rawatan air kita adalah kebanyakannya konvensional dan sangat fragile lah. Fragile maksudnya kalau berlaku pencemaran oleh parameter-parameter yang tertentu, kita tidak ada keupayaan untuk merawat. Yang ini adalah bukan satu kesilapan dari segi orang kata pihak operator, tapi sebenarnya ini adalah loji-loji lama, aset-aset yang diwarisi daripada zaman air kita tak bermasalah dulu ni. Jadi semasa kita membuat mereka bentuk dan membina loji-loji air ini, loji-loji air ini telah direka bentuk dengan
tahap kualiti air di sungai seperti yang ada pada masa itu. Dan kita sebenarnya tidak anticipate pencemaran seperti ini, sebab pencemaran seperti ini tidak sepatutnya berlaku macam Datuk Seri sebut tadi. Dia sampai ke sungai dengan sebab ada seseorang itu memasukkan bahan-bahan buangan yang tak sepatutnya masuk ke dalam lubang tandas, masuk dalam sistem sewer kita dan sampai kepada loji rawatan kumbahan. Loji rawatan kumbahan pula dia rawat-rawat tak lepas, kumbahannya dia keluar sebagai effluent di dalam sistem buangan dia dan terus sampai ke sungai. This is the cycle lah. Jadi kita kena menyedarkan semua pihak lah, semua pihak, rakyat terbanyak, dan juga kepada pengusaha-pengusaha kilang, kita kena beri kesedaran ini. Kilang-kilang juga, kedai-kedai makan, bahawa sebenarnya apa yang dibuang daripada premis tersebut satu hari ataupun satu ketika akan sampai ke sungai dan akan sampai kepada kita balik. Jadi sebab itu penguatkuasaan adalah salah satu daripada cara lah untuk kita mengurangkan risiko ini. Tapi oleh kerana pencemaran ini bukannya semua seperti yang Datuk Seri sebut tu datang daripada kilang-kilang kan. Kita pun kilang-kilang pun yang 60 meter cube per day saja yang dikuatkuasakan, yang less than that dah tak dikuatkuasakan. Jadi bukan masuk dalam keperluan yang telah disebutkan tadilah. Dan di samping itu ada lagi pencemar yang non-point source, yang datang daripada mana-mana, yang sukar sekali. Saya sempatlah nak cerita pengalaman dan bagus juga kalau tuan-tuan semua dapat orang kata appreciate usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ketika berlaku pencemaran di Sungai Selangor, di sungai Gong di Rawang tu. Datuk Seri pun 3-4 kali pergi sana. Jadi sebenarnya mencari tempat sos tu satu. Itu satu sos yang berlaku. Yang keduanya, apabila berlaku tu, kita kena cari every single outlet, every single tributary kat mana. Jadi mencari itu bukan perkara yang mudah lah. Jadi mencemar tu satu perkara yang mudah. Jadi ini adalah cabaran yang mana dengan usaha-usaha yang dibuat melalui monitoring lah, smart monitoring dan sebagainya, mungkin risiko ini makin kurang. Tapi saya rasa yang lebih penting lagi adalah kita harus menyedarkan semua pihak, khususnya yang berpotensi untuk mencemarkan sungai-sungai ini, supaya dia jaga sungai itu. Itu usaha ini buat oleh Datuk Seri Zaini, Friends of River Malaysia tu. Itu salah satu daripada cara macam mana kita nak beritahu kepada orang ramai, beritahu kepada pengilang-pengilang, beritahu kepada premis-premis rumah dan kedai-kedai makan bahawa apa yang kita buang dan sebagainya itu akan sampai ke sungai satu hari. Jadi kita nak timbulkan kesedaran inilah. Penguatkuasaan itu memanglah kita kena buat dan kita kena mantapkan hati. Yang tu biar Datuk Seri lah bercerita tentang memantapkan perundangan sebab especially yang berkait dengan alam sekitar ni. Di pihak SPAN kita pun ada undang-undang kita dan saya rasa yang kita buat lebih kepada yang berkait dengan perkhidmatan air. Jadi sumber air itu merupakan tempat yang paling mencabar, paling luas dia punya risiko dia, yang mana memerlukan kepada kesedaran, memerlukan kepada penglibatan orang ramai juga untuk sama-sama menjaga. Ini dari segi mengurangkan kes-kes berlakunya pencemaran di sungai-sungai, di sungai-sungai dan di sumber-sumber air kita. Jadi Okey Doktor, kita tahu sungai dekat Malaysia ni beribu-ribu kilometer panjangnya dan keadaan untuk 80,000 kilometer di Malaysia. Jadi untuk pihak SPAN, pihak operator air dan pihak berkuasa untuk memantau, kita nampak agak
mustahil, boleh saya cakap kata mustahil untuk kita memantau setiap sungai yang ada di Malaysia. Jadi untuk kita mendapat sedikit contoh ataupun best practices, mungkin kita boleh tanya kepada Puan Wan Izzy, kalau di United Kingdom, apakah peranan masyarakat ataupun NGO yang bertanggungjawab dalam isu-isu kebersihan sungai ini? Okay, terima kasih. Saudara Khalid boleh dengar saya? Ya, boleh. Okay. Di UK ni, kita tahu memang dia punya sumber air ni privatise lah sumber air. Saya tanya juga dekat sini, siapa owner custodian water resources ni. Macam kita ketahui dekat Malaysia, negeri adalah main custodian untuk water resources. Tapi di sini jawapannya adalah dia privatise pada company tetapi highly regulated. Maksudnya dia bersamalah. Maksudnya kita tak nak pihak private company ni take too much advantage yang deprive the public goods. Jadi kita ada highly regulate, ada satu body yang regulate company ni. Jadi bila kita bercakap tentang apakah peranan ni, sebabkan ini adalah aset lah kepada company ni, water resources adalah aset kepada mereka. Tapi bila masuk pada bab penjagaan, tanggungjawab mereka ni lebih kepada custodian of the environment. Maksudnya water regulator, water companies itu adalah custodian kepada environment. They are the one who care for the environment, including water resources lah, especially water resources. Dan bila dalam melaksanakan tanggungjawab dia ni, dia memang pull in public community, local communities especially, untuk usaha-usaha dia mengekang masalah-masalah yang berkaitan dengan air. Dekat sini masalah utama airnya selain daripada tak cukup, dia ada masalah banjir jugalah, sebab kita tahu mungkin Datuk Seri pun dengan Dr. Haji pun tahu, dekat sini kita pakai combined sewer system. Jadi dia ada selalu masalah overflow. Jadi bila hujan sikit macam hari tu, 2 minggu lepas hujan lebih sikit daripada biasa, dah mula naik air. Sebab dia campur antara air hujan dalam satu sewer line, air hujan dan air kumbahan dalam satu pipe yang sama. Jadi dia selalu ada overflow. Jadi dia, dari segi untuk kontrol banjir dan juga kontrol kualiti dan sebagainya, dia memang perlukan kerjasama pihak NGO dan juga pihak local community. Jadi antara perkara-perkara yang kempen, kita boleh bagi kempen kepada individu ataupun household ni, kempen ni lebih kepada kurangkan penggunaan air sebab nak reduce abstraction. Untuk banjir, dia menggalakkan, dia meminta orang awam untuk banyakkan tanam pokok, banyakkan green space dekat luar kawasan rumah untuk meningkatkan penyerapan air. Dan dari segi farmers ataupun agriculture community ni, dia lebih emphasis kepada control at source. Maksudnya dia minta farmers ataupun pengusaha tanaman ini untuk menggunakan pesticides ataupun menggunakan baja-baja yang tidak akan memberi kesan yang terlalu terlalu berat kepada air itulah, kepada sumber air. Sebab at the end of the day, water operators ni ataupun company ni, dia akan ambil air tu untuk dirawat. Kalau water resources tu tercemar dengan pelbagai sumber ni, dia akan ada masalah sebab meningkatnya chemicals dan ada resources elektrik dan sebagainya untuk merawat. Dan yang kedua, kalau terlalu banyak penggunaan pun dia ada masalah sebab air yang nak diambil itu tidak mencukupi. Dan kebanyakan loji-loji di sini pun dah bekerja di kapasiti yang optimum. Dan untuk membina loji baru di sini, memang bukan satu option utama. Bukan option yang pertama dan mengambil masa yang amat lama. Dia punya design loji itu sendiri mengambil masa yang lama sebab ada peer review proses pelbagai peringkat dengan local community, dengan termasuk golongan akademia dan sebagainya, untuk dia review sama ada perlu tak kita bina satu-satu loji baru atau satu-satu reservoir baru. Jadi nak tak nak technological solutions is
not prioritas, bukan prioritas buat masa ni, tak nak kena get involvement daripada community, NGO dan juga pengguna-pengguna besar air lah, termasuklah agriculture dan dan juga industri itu sendiri. Jadi itu yang saya perhatikan dan saya dapat maklumat dari sinilah, Saudara Khalid. Okey, terima kasih Saudara Wan Izzat. Kita ada persoalan ya, Datuk Seri dengan juga Dr. Asyari daripada Saudara Mahairi Basri mengatakan loji rawatan air direka bentuk untuk memproses rawatan fizikal seperti pemendapan sahaja. Kurang loji yang boleh merawat secara biologikal dan kimia. Jadi bila ada pencemaran yang melibatkan parameter biologi dan kimia, sukar untuk merawat. Mungkin Datuk Seri boleh bagi komen, Datuk Seri? Okey, ini soalan yang dijawab sebenarnya oleh Haji Asari tadi. Sebahagian besar loji kita ni dibina pada tahun 70-an, 80-an ya. Dan pada ketika itu, bila kita sebut tentang Semenyih, itu hulu sangatlah. Ya, loji Semenyih tu sebab masa tu tak ada Putrajaya lagi. Tak ada lagi pembangunan Bandar Sri Putra lah, tak ada lagi Bandar Semenyih yang kita faham sekarang. Jadi bila sebut bandar loji Semenyih, saya tak tahu loji Semenyih tu bila Haji Asari bila dibina 80-an ya, akhir 80-an. Ya. Sebab itu jadi memang mencukupi semasa buat design loji tu. Tengok air ni kualitinya tinggi, di hulunya tak ada pembangunan dan tidak ada industri, yang ada hanyalah mungkin pertanian sahaja. Jadi tak ada risiko yang besar macam tu. Kalaupun berlaku hujan lebat dan air keruh sangat, kemudian nitrogen tinggi, fosforus tinggi disebabkan oleh leaching daripada kawasan pertanian, itu boleh ditutup loji dalam tempoh beberapa jam sahaja. Tetapi sekarang ni di hulunya adalah satu kawasan perindustrian, dan ialah kita tak menyalahkan siapa-siapa lah, tapi pokoknya ialah dan option yang kita ada sekarang ni ialah meningkatkan keupayaan loji. Dan nak meningkatkan keupayaan loji itu, syarikat air kena berbelanja nak buat loji kita ni, loji yang besar. Wan Izzah dah sebut tadi bagaimana kat UK loji dibina dan sebagainya. Sekarang ni kalaulah loji yang sedia ada di Malaysia kita nak bina, saya fikir kalaulah untuk satu katalah 500 MLD itu, biayanya mungkin 1 bilion ya, 1 bilion, dan harus dipinjam daripada bank. Nak pinjam daripada bank tu harus dibayar. Bayarnya ialah dengan wang lah. Dan dari mana nak bayar 1 bilion tu? Itu sebab kita kena buat penstrukturan semula. Kita ada sistem pendanaan dengan adanya Perbadanan Aset Air Berhad yang membuatkan loji-loji yang diperlukan itu, kemudian tu dipajakkan semula kepada syarikat-syarikat air. Jadi syarikat-syarikat air ini membayar pajakan selama 45 tahun. Berbanding dengan dulu, kalau mereka pinjam ke bank dalam tempoh katalah 15 tahun kena habiskan. Jadi ini memberi tekanan kepada syarikat-syarikat air untuk membina loji-loji baru. Selepas berlaku migrasi, contohnya di Selangor, wilayah Ketuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada tahun 2019. Sekarang ni beban pada syarikat air seperti syarikat air Selangor yang utama lah, tak sebanyak beban yang dulu. Mereka dah boleh merekodkan keuntungan operasi. Itu juga dengan syarikat air di Melaka, di Pulau Pinang. Tapi dari masa ke semasa mereka kena perbaharui beberapa komponen loji tersebut. Pipe kena ditukar, pipe yang lama yang dah lebih 50 tahun. Ini memerlukan dana yang baru. Jadi perkara ni sentiasa kita bincangkan lah. Memang betul soalan tadi, Khairi ni MWA punya tanya kita tu. Ya, sebab memang dulu direka bentuk macam tu. Dan reka bentuk kita lagi apabila berlaku pencemaran, tutup loji. Loji tak beroperasi. Jadi itulah SOP kita. Kita tak akan merawat air yang tercemar. Jadi untuk pastikan air kita ni tak tercemar, itu yang kita perlu adakan takungan air pinggir sungai, supaya air yang kita ambil masuk dalam loji itu bukan air yang berisiko untuk dirawat. Ya? Okey. Saya tambah sikit, Cik Halil lah.
Ya. Dan saya juga nak jawab satu soalan yang dekat chat box ni. Walaupun saya jawab yang saya ulas dulu yang Datuk Seri sebut daripada soalan saudara Hairi. So Hairi adalah Deputy Presiden Persatuan Air Malaysia. Jadi soalan tentang penggunaan proses-proses rawatan biological dan chemical. Basically chemical tu kita adalah guna sekarang ni. Biological ni sebenarnya kita banyak akan gunakan di peringkat pre-treatment. Dah mula diadakan. Macam kalau di Sungai Gong tu mereka menggunakan sejenis bahan yang menggalakkan hidupnya diatomite dan sebagainya yang lebih chemical dan ada sifat-sifat biological sikit di situ. Jadi yang ini merupakan dia panggil enhancement kepada treatment yang boleh dilaksanakan. Walaupun as mentioned by Datuk Seri tadi, is a matter of actually capex yang diperlukan, cost recovery. Jadi dengan masalah orang kata dana yang terhad dan juga dengan tarif yang rendah berbanding dengan di tempat lain. Jadi kebanyakan daripada perkara ni kita we cannot get the best of everything. So dia kena timbang antara menaikkan harga tarif ataupun kita go for a more orang kata better water quality. Pada masa ini air kita adalah selamat dengan sebab kita mengawalnya bukan sekadar di loji rawatan air, juga di sumber air. Mana sekiranya sumber air itu tidak mencapai tahap yang disyorkan oleh World Health Organization dan juga diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, loji itu tidak akan beroperasi. Istilah dia tidak dibenarkan untuk beroperasi, tapi kita nak sebut pun tak sedap kan. Tidak dibenarkan beroperasi. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Jadi kita control on both sides. Jadi tapi kalau sekiranya kita mempunyai keupayaan dari segi dana, kita boleh upgrade loji kita dengan lebih baik, dan itu saya rasa adalah the future lah. The future. Selain daripada tu, kita saya bagi tahu solution yang ada. Satu, buat tap. Takung air pinggir sungai itu yang paling logical sekali. Maknanya air itu akan dipastikan bersih, dan kalaulah berlaku pencemaran sekurang-kurangnya dalam masa 3 bulan air ada lagi. Kita tak tahu apa berlaku kita hanya fikir dunia ni aman damai, dunia ni tak ada berlaku COVID, tiba-tiba COVID berlaku. Selain daripada COVID juga mungkin berlaku akan datang yang melibatkan seluruh dunia. Jadi kita mesti bersedia dari segi water security, kita kena bersedia. Yang kedua, kita nak pastikan takungan air dalam sistem air terawat. Itu yang kita dapati, contohnya macam kita sedang buat di Ampang. Kita buat reservoir, servis reservoir di Ampang. Dan nak sebut tu senang lah ya, Jiasari harganya 200 juta. Dan bila kita nak buat tu, penduduk tempatan tak setuju. Dia kata jangan buat dekat rumah saya. Itu masalah lah, kita nak buat, nak pastikan yang penduduk tempatan itu dapat bekalan air secara berterusan. Air ini yang ditakung ada dua. Satu, air yang sumber air mentah. Yang keduanya, air terawat. Kalaulah kita boleh takung air terawat itu sekarang ni, kita punya best practice hanya lebih kurang 18 jam Najib Sari. Maksimum 18 jam. Saya dah minta supaya kita pastikan yang kalau boleh kita sampai kepada 24 jam ataupun 30 jam di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk ada masalah air. Contoh kawasan yang macam di downstream, kemudian tu kawasan-kawasan yang banyak menggunakan air. Contohnya di kawasan-kawasan yang banyak penduduk, banyak industri. Jadi kalaulah misalnya kata berlaku penutupan loji selama katalah 12 jam, 13 jam, air dalam takungan kita tu mencukupi untuk kita proses. Ya, tapi itu lebih mahal berbanding dengan takungan air pinggir sungai. Jadi kita go for takungan air pinggir sungai. That's cheaper. Ya, sebab nanti tak ada isu masalah residual klorin, tak ada dalam sistem bekalan kita. Jadi ini semua perkara-perkara teknikal yang kami dah fikir, dan ramai orang dah buat PhD pun, dah Jiasari dah buat PhD pun. Berapa logi you buat masa buat PhD? Saya 80 logi. Daripada 100 berapa logi tu, 80 logi dah ada dalam kepala Jiasari. Macam mana sebut saja keluar. Apa risikonya, apa benda nak tukar dan sebagainya. Itulah perkara yang kita buat ni. Jadi saya
agak selamat cakap tentang logi ni sebab saya dah tengok tesis Haji Asari tu, saya dah go through. Sekurang-kurangnya saya tahulah 80 logi. Cuma nak tambah sikit Halil, Datuk Seri sebenarnya dia hari pertama beliau jadi KSU, beliau panggil saya dan beliau bagi catatan kepada saya, dan catatan saya masih semalam 2-3 hari lepas saya nak jumpa balik catatan tu Seri tentang bagaimana pentingnya kita membangunkan sumber air downstream. Sebab kita nak supaya orang merasakan bahawa tanggungjawab menjaga air ni tanggungjawab dia. Dia akan minum air yang dia sendiri hasilkan. Ini kita nak tanggungjawab ni. So sekarang ni pembinaan taps takungan air pinggiran sungai ni, dia sebenarnya adalah serampang banyak mata lah. Yang pertama sekali dia dapat mengumpulkan air dengan kuantiti yang jauh lebih banyak lah. Kalau kita buat empangan, saiz dia adalah 100 day storage for example, 100 hari simpanan dia. Kalau kita buat taps ni, kita mungkin perlu 50 hari saja. Sebab dia punya keupayaan untuk mengumpulkan kembali air tu, replenishment tu is almost double what is upstairs. Apa yang berlaku di empangan. So that is already one. Yang keduanya, dia sendiri dapat menjadikan satu tempat di mana proses biological itu berlaku. Biological treatment yang tadi Saudara Hairi tanya tadi, saya pernah personal experience di loji air Bukit Tampoi kita ada masalah. Masa tu we have something like 3 point something ammonia. Bila kita masuk dalam takungan, it's about I think 1 hari setengah saja takungan tu, dia dah reduce to less than 1.5 milligrams per liter. So dia ada banyak fungsi taps ni, dan akhir sekali dia dapat menyimpan air dengan lebih banyak lah. Jadi banyak lah benefit dia. Itu pun boleh buat PhD kan tu Sri. Okay. Itu cabaran saya nak tambah tadi Haji Asari tu. Banyak orang fikir bahawa air yang kita minum ni daripada empangan. Tak ada, bukan kita dapat air daripada empangan. Empangan itu to regulate water, untuk pastikan air di sungai mencukupi untuk diambil pada muka sauk di hiliran. Contohnya Sungai Semenyih tu, empangan Semenyih dengan tempat mengambil air di muka sauk ataupun water intake tu ialah 24 km tau. Dalam tempoh 24 km tu macam-macam benda berlaku. Jumpa bandar Sri Putra lah, dengan bandar Semenyih lah, dengan Nottingham University lah, macam-macam ada kat situ. Jadi setiap pihak kena mainkan peranan. Bila kita buat taps, kita nak tunjukkan kepada masyarakat bahawa sebenarnya empangan you kat sini tau. Empangan you di bawah rumah you. Jadi tak ada lagi ideally kita kata, saya setujulah ideally kita kena ambil air daripada hulu. Itu negeri seperti yang besar-besar seperti Amerika boleh buat. Ya, sebab negerinya luas, penduduknya hanya 400 juta sahaja. Ya, dia punya kawasan takungan hujan itu sangat besar, dan contohnya di New York, satu kawasan di tanah besar. New York ni di pulau di Manhattan tu, di tanah besar, dan kawasan tu tak boleh buat apa pun. Nak pergi pun ada pasukan keselamatan yang akan memantau kita, nak jaga sumber air tu. Tapi dalam konteks kita ni macam London. London tu ada 17 water intake ni. Waiza, saya tak tahu you minum air mana. Masuk keluar itu dekat Sungai Thames itu. Ya, dan Sungai Thames itu saya tengah tulis satu chapter dengan beberapa orang pegawai kanan kementerian. Sejarahnya Sungai Thames ni pada tahun 1928 kalau saya tak silap lah, Sungai Thames ni pernah terbakar. Sungai terbakar. Sebab apa? Sebab semua discharge daripada longkang, daripada pembentukan semua masuk ke sungai. Sehingga berlaku proses anaerobik yang menghasilkan metan. Metan tu dia cucuh dengan ini, terbakarlah dia. Bayangkan sungai terbakar. Itu dia. Teruknya sungai itu 100 tahun yang lalu. Bukan setakat tu je, bukan setakat tu saja Datuk Sri. Thames ni pun pernah jadi sting, ada situasi, ada satu event dipanggil Stink River, busuk. Ya. So dia panggil busuk, satu sungai tu busuk. Jadi tadi ada soalan saudara Halil berkenaan macam mana di UK ni dia menerapkan kesedaran ataupun orang awam punya penglibatan dalam pengurusan ataupun penjagaan sumber air ni. Saya punya analisis sendiri.
saya melihat dia orang ni belajar daripada sejarah. Dia orang ni mewarisi sungai yang kotor. Dia ni ada, maksudnya dia punya nenek moyang meninggalkan sungai ataupun sumber air yang tidak bagus, tidak baik kualitinya. Jadi dia inherit masalah. Jadi itu satu pertama yang maksudnya kesedaran tu dah wujud bahawa dia orang memang carry out things yang memang broken things. So dia orang kena do something to improve supaya dia orang boleh meneruskan kelangsungan hidup hari ini dan tidak mengulang apa yang ditinggalkan kepada mereka dulu, kepada anak cucu. Yang kedua, saya melihat kalau nak kata dari segi education, ada silibus alam sekitar, saya tak nampak anak saya pergi sekolah, saya tak nampak dengan jelas ada satu subjek environment, alam sekitar, saya belum nampak lagi. Saya nampak dia betul secara tidak langsung diterapkan mungkin dalam teks dan sebagainya. Jadi apa yang saya nampak dia lebih kepada practical approach. Macam kalau ada campaign tu dia minta macam kita 1 week campaign, water campaign, dia minta kita bercakap dengan jiran kita tentang air, kita bercakap dengan anak kita, mungkin dengan syarikat tempat kita bekerja ataupun kawan-kawan kita di universiti dan sebagainya. Dan yang ketiga saya tengok macam mana dia orang membawa masyarakat kepada air adalah dengan kita tahu resmi di UK ataupun di dunia barat ni dia suka go outdoor, go to the park untuk release dia punya penat dan sebagainya. Jadi setiap park memang ada water element dan water element ni ponds ataupun tasik buatan dan sebagainya ni memang atraktif sebab satu bersih, bersih. Yang keduanya dia ada hidupan macam itik, angsa dan sebagainya. Memang dia nampak very small, tetapi dia memberi impact, memberi kesedaran kepada anak-anak kecil ni untuk go near to the water element ni. Dia bagi makan burung, itik dan sebagainya di kawasan di kawasan di dalam park tu, dekat kawasan tasik dan mungkin kolam buatan. Jadi mana-mana park ada. Jadi itu saya kira pendekatan secara tidak langsung. Dan of course sebabkan pengalaman lepas dia orang tidak question kena bayar lebih ke ataupun tidak. Dan dia pun tahu bahawa sumber air dia tak cukup. Tadi ada satu soalan tanya kenapa air di UK tak cukup. Air di UK kita penerimaan hujan di UK ni lebih kurang 800 lebih milimeter. Dia 1/3 tak silap saya daripada jumlah purata air yang diterima di Malaysia. Dan penggunaan air kita satu hari di UK ni 120 hingga 140 cubic liter per person per day. Liter per person per day. Malaysia saya rasa 200 dan Datuk Sri 200 ataupun 200. Ini yang tahun yang terbaru 283. Betul. Jadi ada orang cakap kat Malaysia tak boleh banding lah dengan UK, orang UK tak mandi kan. Tetapi maksudnya Tuhan tu adil, dia air pun tak cukup. Kalau mandi banyak macam Malaysia lagi tak cukup saya rasa. Jadi kita tengok maksudnya dan di sini lagi satu yang menariknya Datuk Sri dan Haji, kita tak ada, macam saya tak pakai di rumah saya tak pakai meter. Jadi kok mana saya jimat pun saya tetap kena bayar jumlah yang sama. Penyematan air tu tidak mempengaruhi pun bil. Tetapi orang masih berusaha untuk menjimatkan air. Sebab dia tahu back in their mind, dia tahu apa yang aku buat hari ni subsequently akan come back to us. So maksudnya kesedaran itu sendiri berbezalah mungkin dari segi ni. Ya, ini meter tak meter ni Haji Azhari, kita dah bincang panjang dulu. Dan masa saya belajar di England ni, saya belajar dah lama 89 jadi mungkin dah obsolete dan knowledge ni. Masa di England dulu ada satu usaha untuk buat metered water supply. Dan ada beberapa water operators masa tu nak cuba buat metered water lah. Cara mereka memberi bil bergantung kepada jumlah bilik air di rumah. Ya, kalau satu bilik air macam Aizah satu hari 1 pound. Kalau 2 bilik air 2 pound. 3 bilik air macam rumah saya pingsan lah. Saya ada 8 bilik air. Jadi dia bergantung pada bilik air. Sebab tu kadang-kadang kita pergi ke rumah di UK, besar rumah tu, ada 4 bilik tidur tapi ada 1 je bilik air. Dia bayar satu bil. Sebab selain daripada saiz rumah, juga saiz
dia kawasan lah, dia pakai by zoning. Dan dia orang sana very social conscious. Orang yang tinggal di satu bilik air ni orang status apa, is working class and below. Orang yang 2 bilik air ni is middle class sampailah 4 bilik air. Orang yang high class ni selalunya ada 10 bilik air ataupun 100 bilik air. Macam itulah cara dia mengira orang. Jadi kalau orang tanya kita berapa you bayar water meter tu, they already identify you the social status of the person. So status di England ni is like cricket to them, you know. Sama ada you main cricket atau main cricket. Tapi balik kepada perbincangan kita dulu, kenapa mereka tak nak gunakan water meter? Ini sangat penting. Satu daripadanya Adiasari ialah water meter tu kena ditukar setiap 10 tahun. Itu sebabnya. Bila kajian dibuat, masa tu saya student, saya dengar lah presentation daripada syarikat water meter, water operators dan sebagainya. Dia kata every 10 years you must change, otherwise the efficiency or the accuracy of the meter is less by 30%. Jadi kalaulah you bertambah 30% penggunaan pun tak ada recording apa-apa pun. Ya. Ini masalahnya. Sebab itulah bila kita buat NRW, nombor 1 yang kita bagi percuma ialah water meter. Tapi 10 tahun aja. Lepas tu kena tukar balik. Mana nak ambil duit 10 tahun tu? Ya. Ya. Saya sempat pergi tengok di Wessex Water tahun 2007 rasanya tentang penggunaan meter ni. So dia kata meter ni voluntarily you can take, but it's up to you. If you like to read, you can read. If you don't think it's worth reading, then we will bill you as the previous way of billing lah, macam disebutkan tadi berdasarkan kepada bilik air. So it's actually very flexible punya style di UK. So dia gunakan water meter tu sebagai benchmarking. Itu kajian yang dia buat. Ya, kajian tu saya fikir yang buat tu ada seorang PhD student di Newcastle masa tu. Dia bezakan antara orang yang pakai meter dengan orang yang tak pakai meter ni, berapa beza air dari segi volume for the system and for the individual. So bila dia membuat itu, dia dapati bahawa tak banyak berbeza. Tak banyak beza. Dan water meter pula dia kena charge kepada pengguna setiap 10 tahun. Ya, jadi sebab itulah mungkin nanti, tapi kita di Malaysia ni saya sikap membezakan tu Sri. Sikap. Ya. Ni ada meter tak ada meter banyak dia pakai. Ya. Saya nak share lagi. Ni ada satu, saya kebetulan ada Dr. Ching ada hantar kat saya gambar ni. Okey. Dr. Ching. Ni. Boleh share tak? Dekat mana tu Sri? Sekejap satu slide je nak tunjuk. Share. Ni. Dapat Okey. Ini perbandingan tarif air bagi setiap meter padu ataupun 1 meter padu tu 1000 liter lah ya dalam USD. Jadi kita tengok air yang paling mahal sekali lah di mana negeri yang paling sikit air, itu di Australia. Australia gambar yang saya tunjuk tadi sangat sedikit air. Kemudian New Zealand, Jepun, dan ini kita tak masukkan UK lah. Singapura 1.33 per cubic meter. Malaysia ialah 21 sen USD kita lebih murah daripada Laos, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Philippines. Ya. Dan kita lebih mahal daripada Brunei, Myanmar dan Cambodia lah dalam rantau ni. Jadi saya nak tunjukkan dari segi, kalau kita lihat dari segi GDP, sebenarnya kita paling murah lah kalau kita based on GDP. Ya. Brunei paling murah lah. Ya. Persen GDP Persen GDP kita paling murah. Jadi apa yang saya tunjukkan, dengan duit yang banyak tu, itulah perkhidmatan yang boleh diberikan. Sebab keuntungan syarikat air ataupun pelaporan syarikat air ni kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jadi kita tahulah mana syarikat yang ada masalah, mana syarikat yang tak boleh bayar bil elektrik pun ada. Ya. So siapa nak bayar bil elektrik untuk syarikat ni? Haji Asari. Jadi ini true story lah, cerita benar dalam industri bahawa harga yang terlampau murah itu menyebabkan sebahagian daripada syarikat-syarikat air milik kerajaan pun, sebahagian besarnya
kerajaan negeri, milik kerajaan negeri, tidak ada keupayaan untuk membayar kos operasi. Jangan cerita capex, kos operasi. Jadi kalau kita nak ceritakan improvement of water quality, kita nak ceritakan tentang increasing efficiency, itu macam kita cerita tapi kita tidak tahu boleh apa benda yang berlaku. Ya, jadi ini isu yang berlaku di dalam industri air. Walaupun air banyak saudara Khalil air banyak, tapi ada isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan seperti mana sajak Datuk Seri tadilah, ada urusan-urusan pengurusan perkara-perkara yang patut kita berikan perhatian seperti tarif mekanisme dan sebagainya. Dan menjawab soalan Dr. Cintu mengenai dengan smart meter ni, saya ingat di Malaysia kita dah ada beberapa negeri yang telah pun membuat secara pilot lah. Jadi once the pilot study on smart metering ni, dekat mana yang sesuai, dekat mana yang tak sesuai, kita akan ini mantan Presiden MWA Ahmad Zahdi Jamil sekarang ni Australia berada di Perth. Selepas menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden MWA pergi ke Perth. Dia ni masa jadi presiden saya di Timbalan. Ni jadi presiden saya lah ni, ya. Dia kata harga di Australia tu sangat mahal sehingga orang terpaksa berdikit. Jadi very punishable kalau kita gunakan air banyak. Cuma kita tak ada masa banyak ni. Saya fikir ada baiknya untuk kita faham bahawa sebenarnya kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membiayai perkhidmatan air. Sebab tu kita tubuhkan Perbadanan Aset Air Berhad. So sebelum ni, kalaulah syarikat air nak meminjam untuk mendapatkan dana membina satu loji baru berharga 1 bilion, apa yang mereka buat? Pergi ke bank, dan disebabkan oleh jaminan daripada kerajaan negeri, mereka dapatlah rate 8%, 9%. Itu kena tanyalah mantan Presiden MWA itu, sebab dia jadi CEO suruhan syarikat air Johor dulu. And then assuming kita dapat 8%, ya, jadi bayaran yang sangat tinggi lah. Berbanding dengan kalaulah PAAP meminjam sebagai sebuah entiti yang dijamin oleh kerajaan persekutuan sebab dimiliki 100% oleh Menteri Keuangan diperbadankan, rate mereka lebih kurang 4%, paling tinggi pun 4.2%. Jumlah yang terpaksa dibayar tu sangat sedikit. Apatah lagi PAAP memberikan pajakan sebanyak 45 tahun. Jadi setiap tahun tu instead of bayar 400 juta kepada bank, mereka hanya syarikat air membayar mungkin 30 juta kepada PAAP, tapi tempohnya panjang lah. Taklah terasa sangat 400 juta dengan 30 juta. Contohnya. Ya, sebab biasanya bank akan memberi pinjaman jangka masa pendek, tak lebih daripada katalah 15 tahun ataupun ada sebahagian tu 12 tahun, 10 tahun. PAAP memberikan perkhidmatan dari segi memajakkan semula loji-loji ataupun apa saja aset berkaitan perkhidmatan air selama 45 tahun. Jadi tak membebankan syarikat air. Itu satu. Yang keduanya, semua sumber air seperti empangan, taps, barrage, apa lagi Haji? Weir. Weir itu tebatan. Yang berkaitan dengan sumber air yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan negeri, semua disubsidi melalui grant oleh kerajaan pusat pada kerajaan negeri. Free. Jadi apa air yang kita belanjakan itu, kita bayar tu, kita tak termasuk pembinaan empangan, tak termasuk pembinaan macam-macam lah. On top of that, ada juga subsidi yang diberi, grant yang diberi kepada negeri-negeri yang meminta supaya dilupuskan hutang-hutang lapuk mereka. Contohnya baru ni di Pahang, hutang lapuk sebanyak 2.1 bilion telah dilupuskan apabila berlaku migrasi kepada penstrukturan air di bawah Water Services Industry Act 2006. Ya, ini perkara yang berlaku. Kerajaan persekutuan telah membayar 2.1 bilion. Duit tu bukannya duit ini ya, duit tu ialah duit yang dibayar daripada cukai yang kita bayar. Jadi itulah yang saya nak sebutkan.
Okey Datuk Seri, masa pun tak terlampau panjang, kita mungkin ada dalam kurang 10 minit je masa kejederaan. Jadi mungkin kita nak dengar jugalah daripada pihak SPAN, daripada Dr. Azhari, bila ada orang bertanya mengenai sumber air tak cukup, ada cadangan baru menggunakan sumber air daripada loji rawatan kumbahan. Mungkin SPAN boleh beri secara ringkas. Itu soalan mengenai- menarik. Ya. Jadi secara ringkaslah kita boleh katakan bahawa air ni dia berkitar, dia ada satu pusingan tu. Jadi kita dekat mana kita nak tap. Sekarang ni kita tap air untuk kegunaan domestik dan non-domestik, kilang, industri dan sebagainya, semua daripada kebanyakannya daripada sungai. Sedangkan daripada sungai itu kita gunakan dalam sistem tu, dalam logik, dalam kilang ke ataupun di mana-mana tempat pun, dia akan keluar dalam bentuk air juga. Which is actually sepatutnya dekat-dekat nak sama banyak lah. Maybe kalau kurang pun by 10%, 20% in terms of quantity lah. So maknanya dia air itu sebenarnya boleh diguna semula. Tapi kita ni kadang-kadang ada rasa ini air kumbahan ni. Jadi kita tak apa, kalau kita tak bersedia lagi pada hari ini untuk guna air itu untuk tujuan domestik, tak apa, kita tunggu. Kita pakai untuk tujuan kilang dan industri. Sebab itu kita melihat bahawa reclamation, water reclamation ni merupakan satu perkara yang sedang nanti dipelopori oleh Datuk Seri Zaini dan juga kementerian, menggalakkan syarikat-syarikat operator bergabung dengan IWK dan bergabung dengan pihak yang lain supaya air yang datang daripada loji kumbahan ataupun dalam kawasan industri itu sendiri, internal use pun, dia boleh recycle dan reuse. Rasa kerajaan dalam keadaan bersedia untuk menerima. Cuma sekarang ni oleh kerana IWK ni nampak macam banyak jugalah dia punya tanggungjawab dia, mungkin kita perlu memperkemaskan IWK ataupun kumbahan ini dengan mengadakan satu syarikat yang macam PAAB tadi ni yang boleh menguruskan dana untuk bagaimana reclamation juga dapat dijadikan satu industri baru bagi menjaga supaya sumber air kita ni sebenarnya air dari kumbahan tu kualiti dia lebih baik daripada air yang kita ambil kadang-kadang daripada sungai. Sebab dia punya standard of quality. Kalau dia dah keluar standard A macam loji-loji centralized tu, standard A tu maknanya airnya adalah berkualiti baik. Jadi ini kita ada prospek lah dari segi mengitar semula. Tapi kita ada banyak solution lah, macam tadi kalau kita boleh simpan air dalam takungan pun, itu pun satu penyelesaian kepada masalah kuantiti air. Saya nak tambah kepada apa yang tadi kita punya penipuan Wan Izzat sebut tentang pencemaran yang berlaku di sungai-sungai di UK. Sebenarnya semasa saya melawat Düsseldorf, melihat RBF yang saya nak buat di Jeli, Kelantan tu, di Düsseldorf saya tanya pasal apa kenapa you pakai RBF? Air sungai Rhine ni bagus, saya kata. Dia kata 50 years ago sungai ni tak macam ni, dia kata. Sungai ni dulu penuh dengan sampah, penuh dengan everything because of industrialization yang berlaku di Eropah pada masa itu. Sungai Rhine was so dirty. So tak sanggup nak minum airnya, mereka buat RBF tu. Itu dia punya asal. Tapi oleh kerana RBF ni bagus, dia continue pakai RBF dan air Sungai Rhine pun dah jauh-jauh berbeza daripada apa yang berlaku 50 tahun lepas. Itulah tengok masa mencemuri apa kita. ni, saya nak sebut perkara ni. Sungai, ada orang kata sungai mati tau. Dia kata sungai ni mati, habislah kita. Sungai ni macam Rhine tu lah, ataupun dengan Thames, saya mengalir. Selagi kita tak improve, tak perbaiki, tak pastikan yang sumber-sumber pencemaran itu dapat dihentikan, selagi itulah sungai itu tercemar. Jadi tugas kita, kalaulah sungai itu teruk, okay, tak apa, kita macam mana nak baiki sungai tersebut. Ya, nak pastikan sungai tersebut jadi sebagaimana sungai Rhine ataupun sungai Thames. 50 tahun dulu tak ada orang nak pergi tepi sungai Rhine tu. Ya, sehingga kan ada seorang dia punya chancellor ataupun dia punya chancellor lah, di Jerman dia panggil chancellor. Chancellor. Dia punya vision dia ialah sebelum saya meninggalkan jawatan saya ni ialah saya boleh berenang di sungai Rhine. Itu dia punya mission dia. Dia pastikan sungai itu bersih betul, lepas tu biasa dia orang 10 tahun kan. 10 tahun lepas tu baru dia ada benda lain lah, tapi antara kejayaan dia menjadi
Chancellor di Jerman pada ketika itulah dia akhirnya boleh mandi di Sungai Rhine. Itulah determination yang ada. Will Okay. lah, the political will. Dalam sedikit masa kecederaan, Puan Wan Iza, ada orang bertanya tengah buat kajian apa di London tu? PhD dalam air ke? Betul. Terima kasih Saudara Khalil. Ya, PhD saya memang dalam pengurusan air bandar. Saya guna pendekatan systems thinking. Jadi kita sebenarnya saya datang sini berkobar-kobar nak belajar teknologi dia lah. Ingatkan sini infrastruktur dia mesti canggih lah. Kita kan duk invest banyak untuk infrastruktur. Tapi bila saya datang sini, surprisingly, they are talking about engagement, public participation, community, itu. Jadi kita tengok yang dia orang pening kepala dekat universiti di sini ni, macam mana to get people involved and change their behaviour, macam Datuk Seri selalu cakap lah, jadi habit, subconscious mind. Dia buat tanpa disuruh. Saya tak rasa UK ni memang sedang dalam keadaan perfect. They have a lot of problem. Dia NRW dia pun masih tinggi juga, dan dia punya water tak cukup, dan dia tak nak ada infrastruktur baru. Dia tak nak ada reservoir baru. Dia tak nak ada loji baru kalau boleh. Jadi saya nampak kok mana cara dia? People. Jadi macam saya buat system thinking ni, kita bercakap dia system thinking tentang asal usul kenapa kita ada masalah hari ni. Dan walaupun kita ada pendekatan teknologi, sekarang ni macam di Imperial College London, we are looking at secondary outcome ataupun secondary impact. Macam kita bina loji, kita nampak penyelesaian itu selesai. Tetapi after sometimes ada unintended outcomes yang kita kena tanggung balik. Jadi kita melihat sejauh itulah di Imperial. Jadi saya melihat dekat sini, kalau dari segi kita dengan air ni macam air dicincang takkan putus, samalah kita dengan air memang takkan putus sampai bila-bila. Cuma kita yang putuskan hubungan kita dengan air. So nak balik kalau gunakan kita panggil, kalau bahasa saintifik orang kata systems thinking ni is about how you mend the bond. Kan kita dah ada hubungan, kita putus hubungan tu. Jadi saya nampak apa pendekatan yang kita terapkan di Malaysia, macam yang Datuk Seri sendiri dengan KASA advocate untuk go back to river, dan NGO Malaysia pun banyak actively bring community to rivers, is the best way. It's about mending, bina balik hubungan dengan air, dan dengan itu sahaja kita boleh tingkatkan appreciation. Saya pun mungkin saya boleh cerita masa saya kecil dulu pun, even lopak air pun kita seronok main, lopak air yang ada berudu. Tapi sekarang anak-anak sekarang mungkin kita bila hujan pun kita keluar mandi hujan. Jadi these small things but ada impact, prolonged impact eventually. So canggih mana pun kita, hebat mana pun kita belajar, at the end of the day being a decent human being is the best way to be sustainable lah. Okay, Dr. Wan, Dr. Wan tersasul pula, insya-Allah. Amin. Amin. Okay, Datuk Seri sebagai penutup, mungkin kita nak dengar kesimpulan daripada Datuk Seri. Saya setuju dengan apa yang dicakapkan oleh Haji Asari tadi, dan juga yang baru disebutkan oleh Puan Wanizah tadi tentang pendekatan negara-negara maju bukan kepada teknologi. Sebab tu bila orang kata kita nak menyelesaikan masalah pencemaran kita ni dengan buat Star Wars teknologi, saya fikir kita miss the target lah. Isunya bukannya hari-hari, isunya kadang-kadang. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang kadang-kadang ni berlaku. Jadi kita perlukan pendekatan yang holistik. Itu yang sebutnya saya ada lakarkan untuk kemudahan masyarakat faham tentang eco-shift framework. Apa pun yang kerajaan buat, yang syarikat air buat, dia tak akan dapat menyelesaikan masalah selagi kita tidak menukar habit, behavior kita, culture kita. Cuma saya nak akhiri dengan puisi tadi lah. Puisi tadi panjang tu, Haji Asari. Saya nak habiskan, bukan tidak cukup air. Jadi akhirnya puisi tu, kita bukan tidak cukup sumber air, kita tidak cukup sumber selain air untuk melestarikan bekalan air. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih Datuk Seri, perkongsian yang menarik. Kita nak dengar Dr. Asari merumuskan sedikit sesi kita. Okey, terima kasih. Saya rasa perbincangan ini telah menyentuh dengan kasar lah, dengan basic. Betapa pentingnya peranan semua orang dalam menyedari bahawa sebenarnya dari segi sumber air yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah cukup,
terpulanglah kepada kita untuk menjaganya, menguruskannya dan mengambil manfaat daripadanya. Jadi teknologi itu akan membantu dan dalam keadaan bersedia untuk digunakan di mana-mana yang perlu. Itu we leave it to the engineers, tak ada isu sebenarnya. Cuma sekarang ni kita perlu memperbaiki beberapa perkara yang berkait dengan habit kita dari segi sama ada penggunaan air ataupun penggunaan sumber air itu sendiri. Saya rasa amalan-amalan mencemarkan sungai ini masih tinggi jugalah. Pengalaman saya keluar bersama-sama dengan Datuk Seri Zaini pergi sungai dan sebagainya, masih lagi banyak lagi lah masalah-masalah berkait dengan tidak bertanggungjawabnya orang ramai kepada sungai itu. Jadi yang ni kena ditingkatkan. Dan untuk perkhidmatan air pula, kita rasa kita perlu kita mempunyai upaya untuk meningkatkan performance kita, deliverables kita, sekiranya kita mempunyai dana yang lebih baik dari segi pendanaan, baik dalam sektor air bersih, air minum ataupun air kumbahan. Jadi kedua-duanya sekarang ni kalau kita tengok berada dalam, orang kata, dalam keadaan yang daif sekali lah. Banyak syarikat-syarikat yang tidak berdaya maju disebabkan oleh tarif yang rendah. Jadi perkara-perkara ini perlu diberi perhatian dan disokong dan didukung bukan saja oleh kerajaan, juga oleh rakyat dan orang ramai, bahawa sebenarnya kalau kita nak servis yang macam di UK atau di tempat-tempat lain yang maju seperti Jepun, insya-Allah kita punya operator mampu melakukannya. Cuma sekarang kita perlu bersedialah juga untuk kita membayar dengan harga yang lebih baik. InsyaAllah kita mempunyai keupayaan untuk melangkah lebih ke tahap yang lebih tinggi lagi dari segi deliverables of water supply. Okey, terima kasih Dr. Ansari. Ya, kita nak dengar pesanan akhir daripada Puan Wan Izzah, ringkas dan padat je. Okey. Sebenarnya air yang terbaik adalah air yang paling kurang memerlukan rawatan. Jadi kalau kurang rawatan, maka masalah lain takkan berlaku. Pihak loji, pihak syarikat air pun kurang kurang beban untuk merawat dan sebagainya. Jadi now our vision mesti cuma satu, untuk memastikan air kita bersih. Sebersih-bersihnya sehingga kita boleh mandi, boleh minum. Kalau boleh minum direct pun ada saudara Khalid. Itu sahajalah. Dan kita must be willing to listen and change start from ourselves, being a decent human being. Okey, terima kasih Saudari Puan Wan Izzah. Jadi bagi menutup sesi webinar kita pada ni, saya nak berkongsi satu komen daripada Facebook, daripada Fitri Rahmah. Thanks for the great knowledge sharing. Memang betul. So kita bukan tak cukup air, tapi tak cukup air yang bersih, yang terawat, yang boleh digunakan untuk kegunaan atau direct kegunaan. Air yang banyak mencurah-curah seperti dalam sungai atau air hujan berada dalam keadaan tercemar. Dan ia perlu dirawat terlebih dahulu dan memerlukan kos yang tinggi seperti mana Puan Wan Izzah beritahu sebentar tadi. Jadi sama ada kita bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk dapatkan kualiti yang lebih bersih, dan tambahan daripada saya, sama ada kita bersedia bersama-sama menjaga sumber air kita. Lebih tercemar air kita, lebih mahal kos yang perlu ditanggung dan lebih banyak masalah kepada semua pengguna-pengguna di Malaysia. Betul. Jadi dengan itu saya rasa kita dah melebihi masa ya Datuk Seri. Topik ni memang amat menarik untuk dibincangkan. Kupasan secara lebih general, kita tak pergi terlampau dalam, kita tak pergi terlampau detail, dan kita ingin lebih mengajak masyarakat dan kita juga sama-sama faham tentang tanggungjawab dan peranan masing-masing, bukan sahaja di pihak Kerajaan Persekutuan Negeri tetapi di semua pihak. Jadi dengan itu saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton webinar KASA. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Pesanan akhir, stay safe di Selangor dan di Kuala Lumpur. Kita dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi sama-samalah kita mematuhi SOP, insyaAllah kita boleh menang. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat gambar.